Assalamualaikum. Saya harap anak-anak semua berada dalam keadaan yang sihat sejahtera. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita akan mengenali ayat tunggal dan ayat majmuk. Untuk pengetahuan bersama, saya merupakan Cikgu Rahimah yang akan mengajar awak bahasa Melayu pada tahun ini. Untuk pertama kalinya, marilah kita kenali apa itu ayat tunggal. Untuk pengetahuan anak-anak, ayat tunggal terdiri daripada satu subjek dan juga satu predikat. Ia juga dikenali sebagai ayat mudah. Mari kita saksikan yang seterusnya. Baik, hai. Mari kita berkenalan dengan apa itu subjek dan juga apa itu predikat. Baiklah, subjek merupakan bahagian ayat yang diterangkan, manakala predikat merupakan bahagian yang akan menerangkan subjek. Untuk pengetahuan anak-anak, subjek biasanya dia akan terdiri daripada frasa nama, manakala predikat pula boleh terdiri daripada 4 frasa, sama ada frasa nama, frasa kerja, frasa sendi nama ataupun frasa adjektif. Untuk frasa-frasa ini, anak-anak usahlah risau kerana kita akan mempunyai satu topik yang khusus untuk mempelajari frasa-frasa ini. Baik, hari ini kita hanya ingin mengenali secara ringkas apa itu subjek, apa itu predikat. Berikut merupakan contoh ayat tunggal yang terdiri daripada satu subjek dan juga satu predikat. Sebagai contoh, ayat yang pertama. Ibunya seorang doktor. Untuk pengetahuan anak-anak, ibunya ini merupakan frasa nama yang terdiri daripada kata nama, iaitu ibu. Manakala predikatnya terdiri daripada frasa nama juga yang juga merupakan kata nama, iaitu doktor. Oleh itu, ayat tunggal ini terdiri daripada frasa nama dan juga frasa nama. Satu subjek, satu predikat. Untuk ayat yang kedua, murid-murid itu merupakan frasa nama. FN. Ia digabungkan bersama dengan beratur, sedang beratur, iaitu frasa kerja di mana beratur itu merupakan perbuatan. Sebab itu frasa itu merupakan frasa kerja. Yang seterusnya, mereka ke Kuala Lumpur esok. Mereka ini merupakan frasa nama, iaitu kata nama yang terdiri daripada kata nama. Manakala ke Kuala Lumpur esok merupakan frasa sendi nama, di mana dalam frasa sendi nama ini terdapat kata sendi yang menghubungkan untuk menunjukkan arah. Ayat yang keempat pula, rumah itu sangat cantik. Rumah itu merupakan frasa nama, di mana rumah sendiri merupakan kata nama. Manakala sangat cantik merupakan kata sifat ataupun digelar sebagai kata adjektif. Sebab itu, ayat itu digabungkan daripada subjeknya frasa nama dan juga predikatnya frasa adjektif. Untuk seterusnya, marilah kita sama-sama saksikan. Baik, yang seterusnya, marilah sama-sama kita kenali apa itu ayat majmuk. Untuk pengetahuan anak-anak, ayat majmuk merupakan gabungan daripada ayat tunggal. Kita gabungkan ayat tunggal tadi tu. Kemudian, ia juga mengandungi lebih daripada satu subjek, daripada satu subjek atau predikat. Okay, lebih daripada satu subjek ataupun predikat. Dan kita gabungkan ataupun hubungkan menggunakan kata hubung. Sama-sama kita lihat. Baik anak-anak, sekarang marilah kita kenali apa itu kata hubung.
Untuk pengetahuan bersama, kata hubung kita gunakan untuk menggabungkan ayat tunggal dan menjadikannya sebagai ayat majmuk. Baik, kata hubung dia ada banyak. Ini merupakan antara contoh yang ada. Sebagai contoh, dan yang, sambil, atau, kerana. Ada lagi, lalu, tetapi, bahawa. Itu semua merupakan kata hubung. Okay, yang menggabungkan ayat tunggal menjadi ayat majmuk. Baik, hari ini kita hanya tengok 5 contoh. Contoh yang pertama, Aini suka makan nasi goreng. Ayat tunggal yang kedua, Aini suka makan mi sup. Manakala kalau kita lihat di sini, frasa Aini suka makan ini terdapat 2 kali. Di mana dalam ayat yang pertama, Aini suka makan. Ayat yang kedua, Aini suka makan. Bila kita gabungkan ayat ini menggunakan kata hubung yang ada, maka kita akan gugurkan salah satu daripada ayat tunggal itu yang mempunyai frasa yang sama. Maka bila digabungkan, ayat ini menjadi Aini suka makan nasi goreng dan mi sup. Tengok. Kalau awak lihat di sini, Aini suka makan, kita tak ulang. Yang akan digabungkan menjadi satu. Okay? Dengan adanya kata hubung dan. Penggunaan kata hubung dan. Okay, untuk pengetahuan awak, sekiranya ayat-ayat itu mengandungi kata hubung yang cikgu sebut tadi. Kata hubung yang cikgu sebut tadi. Okay, kata hubung yang cikgu sebut tadi, dan, yang, sambil, atau, kerana, lalu, bahawa, tetapi, dan banyak lagi. Okay, ayat itu digelar sebagai ayat majmuk. Jelas? Cikgu harap penerangan cikgu ini jelas. Sekiranya ada sebarang pertanyaan, anak-anak bolehlah menghubungi cikgu sendiri. Sekian sahaja penerangan cikgu pada kali ini. Terima kasih. Kekal di rumah, kekal sihat, kita jaga kita, hindari COVID-19. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.